Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ustazah nak respon satu mesej. Assalamualaikum Ustazah, saya Nazira, peserta Daurah Jelajah 5. Boleh tak Ustazah terang balik mengenai tempoh nifas dan tempoh minimum suci nifas? Baik, sebelum tu kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan nifas. Nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan, yang mana rahim telah kosong daripada bayi atau janin sebelum berlalu 15 hari. Bagi memudahkan pemahaman, boleh berpandukan formula macam mana nak hukumkan darah yang keluar itu sebagai nifas. Yang pertama, darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada bayi atau janin. Kedua, darah yang keluar sebelum berlalu masa 15 hari selepas melahirkan. Ketiga, darah yang keluar tidak diselangi nakak selama 15 hari. Keempat, darah yang keluar tidak melebihi tempoh 60 hari secara bersambung dengan hari ke-61. Nak tentukan darah itu nifas, kita tengok formula ini. Kalau menepati ciri-ciri atau formula ini, darah tersebut boleh dihukumkan sebagai nifas. Baik, tempoh nifas ada 3. Yang pertama, tempoh minimum. Tempoh minimum nifas adalah setitik atau selahzah. Yang kedua, tempoh kebiasaan. Tempoh kebiasaan nifas adalah 40 hari. Dan yang ketiga, tempoh maksimum. Tempoh maksimum nifas adalah 60 hari. Walaupun tempoh maksimum nifas 60 hari, namun perlu difahami dalam tempoh 60 hari itu, darah tidak boleh terputus lebih daripada 15 hari. Kerana jika darah terputus lebih daripada 15 hari, maka darah selepasnya dihukumkan sebagai haid, walaupun masih dalam tempoh 60 hari. Dan peringatan penting juga, darah yang keluar bersama bayi adalah darah wiladah. Jika lepas bersalin, darah tidak keluar lebih daripada 15 hari, maka tidak ada nifas baginya. Kita tengok contoh keadaan darah yang keluar. Adakah ianya boleh dihukumkan nifas ataupun tidak? Keadaan pertama, apabila darah terus keluar sebaik sahaja melahirkan, darah itu dihukumkan sebagai nifas. Keadaan kedua, selepas melahirkan, darah tidak keluar tetapi darah keluar pada hari ke-10 atau belum melepasi 15 hari. Darah itu juga dihukumkan sebagai nifas. Keadaan ketiga, selepas bersalin, darah tidak keluar sehinggalah melepasi 15 hari. Darah yang keluar selepas itu dihukumkan haid jika cukup syarat haid, iaitu mencukupi 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kita tengok contoh.
Apabila lepas bersalin, iaitu pada 2 Mac, darah tidak keluar, cuma darah keluar bersama bayi sahaja. Kemungkinan seseorang itu bersalin secara pembedahan atau caesar. Jadi darah tidak terus keluar. Bila darah tidak keluar lepas bersalin, kena mandi wiladah dan teruskan beribadat. Andai kata bersalin di bulan Ramadan, kena berpuasa. Berdasarkan gambar rajah, 6 hari darah tidak keluar, wajib beribadat ketika itu. Dan jika pada hari keseterusnya, iaitu pada 10 Mac, keluar darah, maka darah yang keluar pada 10 Mac itu dihukumkan nifas. 6 hari tidak keluar darah itu adalah waktu tuhri. Bermakna puasa masa tuhri ini adalah sah. Tidak perlu qada ibadat yang ditunaikan masa tuhri. Hari ke-14 iaitu 15 hingga 26 Mac. Darah tidak keluar semula selama 11 hari. Ketika ini dihukumkan naqa' kerana darah berhenti selama 11 hari. Tidak sampai 15 hari. Kalau puasa masa ini terbatal, kena qada. Kerana naqa' yang berada di celah nifas dihukumkan sebagai nifas. Mandi wajib bagi nifas kena ulang semula apabila darah berhenti pada 30 April. Kerana darah yang keluar pada 27 Mac itu dihukumkan sebagai nifas. Jadi peringatan kepada kita, keadaan tidak keluar darah yang berlaku sebelum keluar darah nifas adalah suci atau disebut tuhri. Dan jika darah tidak keluar kurang daripada 15 hari, darah yang keluar selepas tuhri itu dihukumkan nifas. Tetapi sekiranya darah keluar selepas 15 hari tuhri, maka darah selepas itu dihukumkan haid dan tidak ada nifas baginya. Keadaan kedua pula, apabila lepas sahaja bersalin pada 2 Mac, darah keluar cuma setitik dan terus berhenti. Darah yang keluar setitik itu dihukumkan nifas. Sebab kita tengok tadi, tempoh minimum nifas adalah setitik. Jadi, apabila keluar setitik, dihukumkan sebagai nifas. Dan selepas darah setitik itu berhenti, kena mandi wajib wiladah dan mandi wajib nifas. Teruskan beribadat. Jika bulan puasa, bulan Ramadan, kena berpuasa. Dan jika darah keluar semula pada hari yang keseterusnya, iaitu pada 15 Mac hinggalah 19 Mac, selama 6 hari. Maka darah yang keluar pada 15 Mac itu dihukumkan sebagai nifas kerana sebelumnya darah berhenti kurang daripada 15 hari. 12 hari sahaja darah tidak keluar. Jadi ketika itu dihukumkan sebagai waktu naqa'. Bermakna puasa pada waktu naqa' ini tidak sah. Kena qada' semula puasa tersebut. Solat tak perlu diqada' lah kerana naqa' ini dihukumkan nifas. Jadi kalau berada dalam keadaan nifas ataupun haid, solat tidak perlu diqada'. Yang perlu diqada' hanyalah puasa sahaja. Itu perbezaan dengan keadaan pertama tadi, yang mana keadaan pertama tadi lepas bersalin langsung tidak ada darah. Sebab itu masa darah tidak keluar 6 hari itu dihukumkan tuhri ataupun suci. Jadi ada perbezaan antara keadaan pertama dan keadaan kedua. Kena perhatikan darah yang mula-mula keluar. Kalau darah terus keluar, kiraan nifas sudah bermula walaupun
setitik. Sebab ada tempoh minimum nifas setitik. Itu dia. Okey, contoh keadaan ketiga, lepas bersalin, darah tidak keluar 15 hari atau lebih. Jika selesai bersalin pada 2 Mac, darah tidak keluar selama 15 hari. Walaupun darah tidak keluar, kena mandi wiladah sebelum beribadat. Wajib mandi wiladah ini disebabkan kelahiran. Jika darah keluar semula selepas 15 hari, iaitu pada 17 Mac baru darah keluar. Jadi darah yang keluar pada 17 Mac itu dihukumkan sebagai haid, bukan nifas. Bila darah tidak keluar daripada awal atau berhenti 15 hari atau lebih, tidak ada lagi nifas selepas itu. Di sini nifas tidak berlaku kerana didahului suci 15 hari dan darah yang keluar selepas 15 hari termasuk dalam syarat haid. Maka darah yang keluar selepas berlalunya suci 15 hari dihukumkan sebagai haid jika mencukupi syarat haid. Itulah keadaan darah yang keluar selepas melahirkan. Kemungkinan ada darah yang terus keluar ataupun ada yang mengalami darah tidak terus keluar. Jadi kena catat betul-betul bilangan hari darah berhenti dalam tempoh 60 hari. Bimbang darah dah berhenti lebih 15 hari dan darah keluar semula masih dihukumkan sebagai nifas. Sedangkan apabila darah berhenti 15 hari atau lebih, darah selepasnya dihukumkan sebagai haid. Tidak ada lagi nifas selepas darah berhenti 15 hari. Walaupun masih dalam tempoh maksimum nifas. Itu dia. Jadi kena faham betul-betul. Bila mana sahaja darah berhenti, kita kena terus mandi wajib bagi nifas. Jangan tunggu konon tak cukup lagi 40 hari atau 44 hari berpantang. Bila darah tak keluar, tidak ada lagi manik yang menghalang daripada beribadat. Dalam bab haid dulu kita dah tekankan, kita kena beramal pada perkara zahir ketika itu. Jika darah dah berhenti dalam tempoh 15 hari haid, walaupun tak sampai 15 hari, kena terus beribadat. Begitu juga dalam nifas. Jika darah dah berhenti, walaupun tempoh 60 hari belum berakhir, contohnya 20 hari sahaja keluar darah. Jadi, apabila darah berhenti, kena teruskan beribadat. Tak boleh tunggu sebab pantang orang tua kata kena tunggu sehingga 40 hari ataupun 44 hari. Ini kemungkinan kesilapan yang berlaku lah. Ramai yang berlaku macam ni. Okey, satu lagi mengenai masa mandi wajib wiladah. Mandi wajib wiladah ini mesti dilakukan ketika tidak ada darah. Kalau darah nifas ada lagi, tak boleh mandi wiladah. Sebab apa? Sebab nifas ini merupakan hadas besar. Kalau kita mandi ketika dalam hadas besar ini, tidak terangkat mandi wajib kita tu. Mandi wiladah tu. Jadi, kalaulah ada yang memberitahu kepada kita wajib mandi wiladah, sebaik saja selesai bersalin. Tak kena tu. Itu dia. Jadi cukuplah setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung huraian mengenai tempoh minimum suci. Wallahu a'lam.